Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar pelajaran ke-22 dalam bidang ulumul hadis di bawah tajuk metodologi penyusunan Sunani Sittah. Sunani Sittah merupakan himpunan 6 buah kitab hadis yang utama di dalam ilmu hadis. Terdapat 2 jenis kitab utama iaitu Al-Jami' serta As-Sunan. Al-Jami' menghimpunkan hadis dalam semua bab agama termasuklah akidah, hukum fiqah, tafsir dan juga akhlak. Contoh Sahih Bukhari serta Sahih Muslim. As-Sunan pula memuatkan hadis dalam bab fiqah sahaja. Contoh Sunan Abi Dawud dan juga Sunan An-Nasa'i. Merupakan bentuk-bentuk metodologi penyusunan Sunani Sittah serta nama-nama kitab yang terlibat. Pertama ialah Sahih Bukhari. Dalam kitab ini terdapat 97 bab utama merangkumi hadis dalam semua bab agama. Kedudukannya pula ialah kitab hadis yang paling sahih kerana hadis di dalamnya semua dipilih daripada hadis-hadis yang sahih sahaja, dan setiap perawi hadisnya juga dipercayai dan mestilah pernah bertemu dengan gurunya. Seterusnya Sahih Muslim mempunyai 54 bab utama merangkumi hadis dalam semua bab agama dan kedudukannya ialah kitab kedua terbaik selepas Sahih Bukhari. Ketiga pula ialah Sunan Abi Dawud. Bab utamanya ialah 40 bab utama merangkumi hadis dalam bab fiqah, adab dan juga akhlak. Kedudukannya ialah tempat ketiga kerana semua hadis di dalamnya adalah hadis marfu' yang bertaraf sahih, hasan dan juga dhaif. Keempat, Jami' Tirmizi mempunyai 46 bab utama merangkumi semua bab agama. Kedudukannya ialah tempat keempat dan semua hadisnya merupakan hadis marfu' serta dijadikan hujah oleh ulama' fiqah. Imam Tirmizi juga menyebut status hadis itu sama ada sahih, hasan ataupun dhaif. Kelima, Sunan An-Nasa'i mempunyai 51 bab utama yang merangkumi hadis fiqah sahaja. Kedudukan ialah tempat kelima dan Imam Nasa'i juga berusaha untuk pilih hadis yang sahih dan minimumkan hadis yang dhaif. Sebab itulah kitab ini dinamakan sebagai mujtabah yang bermaksud terpilih. Yang terakhir pula ialah Sunan Ibnu Majah mempunyai 73 bab utama merangkumi semua hadis tentang fiqah sahaja. Kedudukannya ialah tempat ke-6, tetapi kitab ini ada kelebihannya sendiri. Contohnya, ia mempunyai banyak tambahan periwayatan yang tiada dalam kitab Sunani Sittah yang lain. Kesannya, ia dapat menambahkan kefahaman terhadap sesuatu huraian hadis apabila banyak riwayat dikumpulkan. Kita akan mempelajari latar belakang penulis Sunani Sittah, termasuklah nama sebenar, asal-usul gelaran, tempat kelahiran, guru, karya serta tarikh kematian. Pertama sekali kita lihat pada Imam Al-Bukhari. Nama sebenar beliau ialah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim dan lahir pada bulan Syawal tahun 194 Hijrah di kota Bukhara. Dan tempat kelahirannya inilah menjadi gelaran beliau hari ini, iaitu Imam Al-Bukhari. Jadi Imam Al-Bukhari ni mempunyai daya ingatan yang sangat kuat, tekun, warak, kuat beribadah. Sampaikan Imam Bukhari telah menghafal sebanyak 100,000 hadis sahih dan 200,000 hadis dhaif. Dan kitab pertama yang ditulis oleh beliau ialah kitab At-Tarikh Al-Kabir sewaktu berusia 61 tahun dan ditulis ketika beliau berada di Mekah ketika sedang menunaikan haji. Imam Al-Bukhari juga telah berguru dengan imam terkenal, contohnya Imam Ahmad bin Hanbal dan juga Ali Al-Madini. Dan akhirnya pada tahun 296 Hijrah beliau telah pun meninggal dunia. Imam kedua ialah Imam Muslim. Nama sebenar beliau ialah Muslim bin Al-Hajjaj bin Al-Qushairi. Lahir pada tahun 204 Hijrah di kota An-Nisaburi. Jadi Imam Muslim ini dari kecil lagi dah tunjukkan minat terhadap ilmu dan beliau juga telah mengembara ke beberapa wilayah, contohnya Baghdad, Syam, Hijaz untuk meriwayatkan hadis. Imam Muslim ini seorang yang sangat cekal dalam meriwayatkan hadis, kuat beribadah dan tinggi kefahaman agama beliau. Dan beliau juga berguru dengan Imam Bukhari serta imam-imam yang meriwayatkan hadis yang lain lah. Tapi disebabkan oleh hubungannya yang sangat rapat dengan Imam Bukhari, perkara ini mendorong beliau untuk menulis kitab Sahih Muslim. Dan pada tahun 261 Hijrah, beliau telah meninggal dunia. Imam yang ketiga ialah Imam Abu Dawud. Nama sebenar beliau ialah Sulaiman bin Al-Ash'ath bin Ishaq, lahir pada tahun 202 Hijrah di wilayah Sijistan. Sama seperti Imam Bukhari, beliau telah dikenali bersempena dengan tempat kelahirannya, iaitu Sijistan dengan gelaran Abu Dawud As-Sijistani. Jadi Imam Abu Dawud ni, dia mempunyai pemahaman yang sangat tajam dan juga seorang yang zuhud. Beliau telah menghafal sebanyak 500,000 hadis yang bercampur-campur tarafnya.
Jadi antara imam hadis yang menjadi guru kepada Imam Abu Dawud ni termasuklah Sulaiman bin Harb, Uthman bin Abi Shaybah dan juga Al-Qanabi. Jadi karya beliau yang paling terkenal ialah Sunan Abi Dawud, dan pada tahun 275 Hijrah beliau telah meninggal dunia. Yang keempat pula kita lihat Imam At-Tirmizi. Nama beliau ialah Muhammad bin Isa bin Surah. Beliau lahir pada bulan Zulhijjah tahun 200 Hijrah di kota Turmuz. Jadi untuk meriwayatkan hadis, beliau telah mengembara ke Hijaz, Iraq dan juga Khurasan. Jadi Imam Tirmizi ni sama juga seperti imam-imam yang lain. Beliau sangat gigih dalam meriwayatkan hadis daripada ulama-ulama terkenal. Contohnya seperti Imam Bukhari. Jadi antara karya Imam Tirmizi yang terkenal ialah Jami' At-Tirmizi, Kitab Ilal dan juga Kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Dan pada tahun 279 Hijrah beliau telah meninggal dunia. Kelima, Imam An-Nasai. Nama beliau ialah Ahmad bin Shu'aib bin Bar, lahir pada tahun 215 Hijrah di kota Nasar di wilayah Khurasan. Jadi sama juga seperti Imam Bukhari dan juga Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai ini juga terkenal berdasarkan tempat kelahirannya iaitu Nasar dengan gelaran Nasai. Jadi beliau ni seorang ulama yang sangat pintar dengan hadis, warak dan juga bertakwa. Beliau ni telah riwayatkan hadis di Mesir, Hijaz, Iraq dan juga Khurasan. Jadi guru kepada Imam An-Nasai ini termasuklah Qutaibah bin Sa'id dan juga Ishaq bin Ibrahim. Dan karya utama yang kita semua kenal untuk Imam An-Nasai ni ialah Sunan An-Nasai. Jadi beliau telah meninggal dunia pada tahun 303 Hijrah. Terakhir ialah Imam Ibn Majah. Nama beliau ialah Muhammad bin Yazid Ibn Majah, lahir pada tahun 207 Hijrah di Qazwin, Iran. Jadi kenapa Imam Ibn Majah ni dikenali dengan Ibn Majah? Bersempena dengan nama datuknya iaitu Ibn Majah. Jadi Imam Ibn Majah ni sama seperti Imam Muslim, beliau banyak mengembara untuk riwayatkan hadis. Contoh wilayah yang telah beliau kembara ialah Hijaz, Basrah, Kufah, Mesir dan juga Syam. Jadi antara kitab beliau yang terkenal selain kitab At-Tarikh, ada juga kitab lain namanya Sunan Ibn Majah. Imam Ibn Majah ni juga sempat berguru dengan murid-murid Imam Malik di Madinah. Dan akhirnya pada bulan Ramadan tahun 273 Hijrah, beliau juga telah meninggal dunia. Berikut merupakan kepentingan mempelajari metodologi penyusunan Sunan Sittah sebagai panduan kehidupan untuk 3 lapisan iaitu individu, masyarakat serta kerajaan. Ini pula merupakan 3 contoh tindakan yang boleh kita lakukan untuk menjadikan Sunan Sittah sebagai panduan kehidupan kita semua.